Peruntukan awal RM8 bilion dana kekayaan berdaulat jamin masa depan Sarawak. Itu antara fokus dari Sarawak bersama Bumawin. Muaz, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Peruntukan awal sebanyak RM8 bilion di bawah Lembaga Amanah Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak tidak akan disentuh selama tempoh 20 tahun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberi jaminan itu agar dana tersebut dapat berkembang secara mampan. Walau bagaimanapun menurut beliau, dana tersebut boleh digunakan sekiranya Sarawak berdepan perkara yang tidak dapat dielakkan. Ia akan tidak dikacau dalam masa 20 tahun. Melainkan kita menghadapi krisis seperti peperangan dan juga krisis yang memerlukan dana. Tetapi based on normal circumstances, we don't touch the fund for 20 years. Maknanya fund ini akan grow. Menurut Premier Sarawak lagi, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada barisan ahli lembaga untuk mentadbir urus dana tersebut yang turut terdiri daripada jawatan kuasa yang menilai risiko sebelum membuat pelaburan sesuai dengan keadaan pasaran semasa. Premier Sarawak berkata demikian kepada pemberita selepas menerima pertemuan daripada ahli lembaga amanah dana kekayaan berdaulat yang diketuai pengurusinya Tan Sri Sulong Majjerai di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut mendedahkan bahawa Sarawak akan menjadi ahli London Sovereign Fund Forum yang merupakan sebuah institusi antarabangsa yang memantau dana-dana berdaulat. InsyaAllah ekonomi Sarawak akan lebih mantap dan kita akan mempunyai pendapatan yang mungkin berlebihan dan kita laburkan dan simpankan dalam institusi kewangan yang kukuh, dana yang kukuh untuk masa depan anak Sarawak lah. Dana kekayaan berasaskan prinsip Santiago itu diuruskan secara profesional dan laporan tahunan aktiviti pula akan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kita maklum bahawa Sarawak mempunyai Sarawak akan terus menumpukan kepada pembangunan mampan selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dan inisiatif Matlamat Pembangunan Mampan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, bagi tujuan itu, pelbagai inisiatif dan program alam sekitar yang meliputi pelbagai golongan sasaran telah dilaksanakan. Datuk Amar Dr. Sim memberitahu ini termasuk masyarakat, institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan dan swasta. Beliau menyatakan demikian pada perasmian program Persekitaran Bersih Jaminan Kehidupan Lestari di Kota Samarahan. Teks ucapannya dibaca oleh Adun Batu Kitang, Datuk Loh Hie Chiang. Menurut Datuk Amar Dr. Sim, banyak isu alam sekitar akan dapat ditangani dengan berkesan melalui pendekatan meningkatkan kesedaran untuk memelihara alam sekitar. Selain itu, memberi pengiktirafan kepada pihak atau individu yang bersama-sama menjayakan usaha melestarikan alam sekitar diyakini dapat membantu dalam usaha tersebut. Jelasnya, kejayaan memelihara alam sekitar memerlukan kerjasama padu segenap masyarakat. Justru, tumpuan berterusan harus diberi kepada usaha meningkatkan kesedaran dan komitmen masyarakat bagi mencapai hasrat kerajaan untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri yang berteraskan pembangunan lestari. Isu bekalan air bersih ke-4 buah rumah panjang di kawasan Sungai Kemana sehingga ke Kuala Serupai akan diberi perhatian segera. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan Sarawak akan memastikan segalanya mengikut perancangan yang telah dibuat. Termasuklah untuk di kawasan ini, kita akan tingkatkan dari segi kapasiti untuk water treatment plant itu sendiri dan untuk booster stationnya dan begitu juga untuk tangki yang tinggi itu. Jadi sebenarnya sudah dalam perancangan kita. Memanglah kita laksanakan secara berperingkat-peringkat dan kita pastikan yang kita ada kapasiti.
Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menyatakan perkara itu semasa mengulas mengenai keperluan penyambungan bekalan air bersih ke Rumah Saung, Sungai Kemana, Jalan Kuala Tatau, Balingian. Ujarnya, membuat penyambungan paip tanpa memastikan kapasiti bekalan air terawat yang mencukupi akan mendatangkan isu baharu yang lebih membebankan penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Sembang Santai bersama pemimpin di Rumah Saung, Sungai Kemana, Bintulu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyeru agar pengundi-pengundi di kawasan tersebut menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 4 November nanti. Menurut beliau, calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki perlu diberi peluang bagi menyambung usaha pembangunan yang telah dilaksanakan oleh mantan Adunya Jepak, Allahyarham Datuk Talib Zulkifli. Ujarnya, jaringan jalan raya dari Kuala Balingian ke Kuala Tatau dan seterusnya ke Bandar Bintulu telah dibangunkan Kerajaan Sarawak dan memberi pelbagai manfaat kepada penduduk di sepanjang laluan tersebut. Malah, pembinaan jambatan Kuala Kemana akan membuka lebih banyak peluang pembangunan di kawasan tersebut selaras dengan kawasan pentadbiran baharu Bintulu di kawasan Jepak Jaya. Calon GPS Iskandar Turki turut hadir dalam program tersebut bagi menyantuni penduduk di kawasan Sungai Kemana. 14 teras manifesto gabungan Parti Sarawak bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak diumum hari ini. Tawaran digarap dengan mengutamakan pembangunan kawasan itu. Baik, perinciannya berlangsung bersama Sazwani Samsu. Teruskan, Sazwani. Ya Buma, 14 teras gabungan Parti Sarawak, manifesto gabungan Parti Sarawak untuk PRK DUN N67 Jepak selesai diumum sebentar tadi. Dan 14 teras ini menfokuskan aspek pembangunan khususnya buat rakyat Jepak. Petang ini saya tidak bersendirian, saya bersama dengan Ketua Pemuda PBB merangkap Ketua Pemuda GPS iaitu Yang Berhormat Tuan Miro Simo. Apa khabar Tuan? Terima kasih, sama sihat ni. Baik Tuan, kita melihat 14 teras dilancarkan pada petang ini. Pendapat Tuan mengenai manifesto ini? Kalau kita melihat daripada manifesto yang baru dilancarkan sebentar tadi, ada 14 teras utama yang telah dipersembahkan, dan 14 teras ini saya melihat saling merangkumi, melengkapi di antara satu sama lain dalam 14 teras ini, dan ia merupakan satu aku janji sebenarnya untuk ditunaikan oleh bagi calon kita yang bakal memenangi pilihan raya ini untuk diterjemahkan kepada rakyat di kawasan Jepak terutama sekali. Sebab itulah kita merasakan daripada 14 teras ini ianya boleh dilaksanakan. It's a doable manifesto, dan bagi kita di negeri Sarawak dan Kerajaan Sarawak, saya rasa mereka percaya bahawa kesemua teras-teras ini adalah satu kebolehan, satu yang boleh ditunaikan, yang boleh direalisasikan kepada rakyat. Sebab itulah manifesto ini diolah sedemikian rupa supaya ianya mencakupi kepentingan rakyat. Itu yang paling utama sekali. Baik, YB, kalau kita lihat untuk PRK kali ini 60% pengundi baharu merupakan golongan muda. Jadi YB selaku Ketua Pemuda GPS sendiri, bagaimana 14 teras manifesto ini mampu memanfaatkan golongan muda terutamanya? Kita ada teras yang terakhir, kita lihat teras ke-14 memastikan penyertaan aktif golongan muda dalam pembangunan di Jepak, dan ini merupakan satu manifestasi lengkaplah yang kita lihat yang dibawa oleh kerajaan bahawa penglibatan anak-anak muda itu penting, bukan saja untuk menjadikan mereka sebagai generasi yang akan menerajui negeri di masa akan datang, tapi menyediakan mereka dengan kelengkapan dan ilmu dan sebagainya untuk mereka berdepan dengan apa jua keadaan-keadaan yang mungkin berlaku di masa depan. Dan apa yang dibawa oleh kerajaan untuk memastikan bahawa anak-anak muda bersedia untuk menerima apa yang kita ada pada hari ini, dan seterusnya menjaga dan saling melengkapi apa yang kita pada hari ini untuk generasi mereka akan datang, dan juga generasi selepas mereka nanti. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini ialah untuk menyediakan satu platform penting untuk anak-anak muda ini bersedia berdepan dengan masa depan pada masa akan datang. Itu yang kita buat. Baik YB, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Berita Wilayah pada petang ini. Baik saudara, GPS merupakan salah sebuah parti yang bertanding bagi pilihan raya kecil DUN N67 Jepak kali ini, dan dua lagi parti adalah PBK dan juga Aspirasi. Dan saya kira demikian perkembangan langsung dari Bintulu sempena pelancaran manifesto GPS bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak, dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Buma.
Terima kasih Sazwani di Bintulu. Baik, kita ke berita seterusnya. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW komited dalam membangunkan kawasan luar bandar menerusi pelbagai program anjuran agensi di bawah kementerian itu. Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang berkata salah satunya adalah melalui agensi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Peranan dan tanggungjawab KEMAS besar, banyak memajukan masyarakat luar bandar, membuat perubahan dari sudut model insan luar bandar. Kita banyak program salah satunya Desa Cerdas. Ini nama baru kepada gaya hidup sehat. Kita ada program eksplorasi belia, cergas. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Desa Cerdas di Rumah Panjang Dalan Untar Kuala Surpai. Menurut beliau, kementerian juga akan memberikan geran tahunan kepada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK bermula tahun hadapan. Tahun hadapan, insyaAllah, kementerian kita pun akan memberi geran tahunan kepada JKK, kepada setiap JKK. Program Desa Cerdas PDC Anjuran KEMAS dirangka selaras dengan Dasar Pembangunan Luar Bandar DPLB yang bertujuan membawa perkhidmatan sosial terus kepada masyarakat di peringkat akar umbi selain memberi penekanan penyampaian dasar kerajaan. Program ini memberi penekanan untuk membudayakan masyarakat dengan kehidupan sihat, selamat dan sejahtera dalam komuniti desa. Sementara itu, arena petong Kampung Jepak meriah dengan kehadiran penduduk berbilang bangsa dan agama dalam program Healthy and Bright Kids anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Bintulu. Pelbagai aktiviti telah diadakan yang bertemakan kesihatan untuk semua seiring dengan tema Hari Kesihatan Sedunia pada tahun ini. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai amalan dan gaya hidup sihat dalam diri kanak-kanak, ibu bapa dan penjaga. Selain itu, ia bagi merapatkan lagi kerjasama antara Jabatan KEMAS dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Hadir merasmikan dan menyantuni penduduk setempat pada program pagi tadi ialah Timbalan Menteri Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang dan juga Ketua Pengarah KEMAS Malaysia, Datuk Ahmad Kamal Idris. Antara aktiviti yang telah dianjurkan ialah 10,000 langkah, saringan kesihatan, ceramah dan kuis kesihatan serta mini pameran. Pada masa yang sama, calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki kelihatan mesra menyantuni penduduk setempat di Kampung Jepak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawen, terima kasih.